Sambungan daripada ayat inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhan kamu lah yabsutur rizqa, yang menghamparkan akan rezeki liman yasha, bagi orang yang ia kendaki, wa yaqdir, dan dia mana yang menentukan kadar. Kemudian innahu kana bi ibadihi khabiran basira, sesungguhnya dia ialah Tuhan yang maha mengetahui dengan hamba-hambanya. Innahu sungguh ta'ala kana bi ibadihi, Allah dengan hambanya, khabiran basirah, maha mengetahui lagi maha melihat. yakni Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapakah yang patut diluaskan rezekinya, kerana hal itu akan mendatangkan kebaikan kepadanya, dan juga tahu siapa yang diberikan demikian itu akan membahayakan pula kepadanya. Begitu pula Allah Ta'ala mengetahui siapa yang patut disempitkan rezekinya, kerana hal itu akan mendatangkan kebaikan kepadanya, dan juga tahu siapa yang ditakdirkan demikian akan membahayakan pula kepadanya. Lagi pula Allah SWT melihat segala apa yang ditakdirkan oleh hamba-hambanya, yang ditadbir oleh hambanya di dalam mengatur penghidupan masing-masing. Maka ayat di sini pertama menarik perhatian kita dalam babur rizki, iaitu Allah Ta'ala yang menghamparkan. Yabsut, basata yabsutu mana menghamparkan, mana tidak ada satu rezeki pun yang datang kepada hamba melainkan semua ada dalam taksis iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benda yang sudah siap. Jadi kenali Allah Ta'ala dengan nama dia Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu ismun minal asma'. Al-Basit pun nama dia juga, ya, ismun minal asma', satu nama daripada nama Allah Ta'ala ialah Basit. Jadi maknanya bila datang saja rezeki kepada insan, maka hendaklah dia memandang, ya, kepada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya merangkaikan lagi hubungan dia dengan Tuhan, supaya dia mengenali, sentiasa mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kurniaan yang nikmat dia. Kemudian disebutkan sini ialah hikmah. Adakala Allah Ta'ala hamparkan, adakala dia sebaliknya, iaitu dia menyempitkan ataupun dia melebihkan. Itu semua ada hikmat ilahi. Sebab apa? Kenapa? Itu ada hal-hal yang adakala didapat kesan oleh insan, adakalanya sebalik. Dalam penghamparan rezeki, adakala dengan sebab rezeki yang banyak itu, manusia itu menjadi peluang dia banyak mengerjakan amal saleh. Jadi gunakan rezeki tadi pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada kala dengan sebab rezeki yang banyak, manusia tenggelam. Ya, dia tenggelam, dia tak dapat mengejas benda itu sebab dia tak kerti berenang. Dia tidak bergerti mengharung nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab pengenalan dia dengan Tuhan adalah kurang. Maka dia hanyut dengan rezeki yang dihamparkan. Begitu juga dalam sebaliknya, apabila ditarik, ada kala manusia bila ditarik rezeki dia makin dekat dengan Tuhan, ada kala manusia ditarik rezeki dia makin jauh. Ya, jadi dua keadaan sebenarnya ialah kita memandang kepada dia. Hendaklah hampir dengan Tuhan dalam dua keadaan, sama ada ditarik ataupun dihampar. Bila ditarik, mana kita pandang nama dia Al-Basit, mana yabsutu rizqah. Bila ditarik, mana kita pandang nama dia Al-Qabid. Kalau dihampar, nama dia Al-Basit. Jadi maknanya apa? Sebenarnya Tuhan nak mengenalkan kita kepada dia dalam dua keadaan. Ya, mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka kahrah, bahwa fi kulli zalika muta'arrifun ilaih. Mata a'tak, bila Ta'ala beri kita, sebenarnya apa? Ashhadaka birrah, dia menayangkan kepada kita supaya kita pandang akan nama dia Al-Bir, yang memberi kurnia dan sebagainya. Wa mata mana'ak, dan bila dia blok, sebenarnya apa tu? Ashhadaka kahrah, dia menayangkan kita nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Jadi fi kulli zalika muta'arifun ilaih, sebenarnya dalam dua keadaan dia beri atau ditarik sebenarnya supaya kita kenal dia. Ya, sebab dia kesimpulan dia letakkan nama dalam dua bahagi.
Pertama al-jalal dan kedua al-jamal. Dalam menarik rezeki, mengenakan ujian, bala dan sebagainya, itu dipanggil jalalullah, dan mentajalikan kekerasan dia. Dalam dia menghampar rezeki, diberi nikmat yang berbagai, zahir, batin, nikmat dunia, diberi nikmat akhirat. Sebenar tu apa? Itu dah melahirkan akan jamal. Jadi ulama simpulkan dari dua tu. Seluruh dia benda tu tersimpun dalam dua nama, jalal wal jamal. Jadi kita kenal Tuhan dalam dua keadaan, dalam diberi ataupun ditarik. Maka orang itu sebenarnya telah berjaya dalam memandang kebesaran dan keagungan Tuhan. Dia meletakkan makrifat. Kalau berlaku sebaliknya, maka rugi besar. Bila diberi, dia hanyut. Bila ditarik, dia melatah. Itu tak. Itu orang bukan kenal Tuhan sebenarnya. Kemudian Allah SWT memberi peringatan sentiasa kepada kita. Banyak ayat di antara sini, khabir, basir. Mana sifat Allah SWT sentiasa melihat. Rakim annallaha yara, murakabah Allah Ta'ala sentiasa memperhatikan. Dan dia khabir, dia maha mengetahui. Dengan sifat ilmu ni yang qadim, dia telah maknanya melakukan, telah berlaku, dipanggil taksis ataupun dipanggil sebagai inkishaful ilmi, terbuka jelas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmunya akan semua keadaan. Itulah yang wajib diri dia dengan sifat dia, dan yang mustahil, segala benda yang tidak layak bagi dia tidak ada di dia. Mana tidak layak, Tuhan itu bersifat dengan kekurangan atau ringkas dia. Dan terhadap semua makhluk di dalam maknanya inkishafil ilmi. Maka membada bagi kita untuk mendidik dan memperbaiki amalan yang kita lakukan. Cukup kita mengetahui bahawasanya wakafa billahi alimah, wakafa billahi khabirah. Cukup bagi kita Tuhan telah mengetahui. Kita buat melakukan amal saleh memadai, cukup. Tak payah kita nak suruh orang tahu, tak payah kita nak dedehkan orang, nak beritahu orang untuk menyebabkan kemusnahan akan berlaku. Ketidakikhlasan akan maknanya menjangkit pada qalbi dia. Qala Allah Ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Ini satu larangan keras daripada Ta'ala terhadap amalan jahiliah dulu. Dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu. Sebab apa? Kerana takutkan papa, mana miskin. Ramai anak takut tak cukup makan, sedangkan Allah letakkan anak tu dengan rezeki dah siap. Bahkan malakul maut diharamkan oleh Allah Ta'ala mengambil nyawa seseorang kalau ada barang sedikit rezeki untuk dia yang belum lagi dihabis dimakan. Rezeki yang telah dah bagi dia siap. Dia takkan mati selagi rezekinya tidak habis. Itu janjian hebat dari Allah Ta'ala. Tapi sana jangan syaitan menjanjikan dengan kefakiran, susah dan sebagainya. Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana takutkan papa miskin. Kamilah yang memberi rezeki. Nahnu narzukuhum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Itu dalam internet ada gambar dia membunuh, dahsyat sebenarnya. Anak kecil tu dia galinya baik, dia heret budak sumbat. Lepas tu tempat tekan dengan tanah, mengit-ngit tanah, mati gitu. Dahsyat tu. Ada lagi kehidupan jahiliah. Ini kenapa? Dia nak, syaitan membisikkan dengan kefakiran. Besok dah ramai anak pun nak makan, tu pun nak makan. Padahal ni memberi rezeki je apa? Allah Ta'ala beri rezeki pada dia dan juga kepada mereka yang ditaksiskan hidup di dunia. Ini punca apa? Kejahilan, tak mengenali Tuhan. Uraian dia di sini Allah SWT menegah, digunakan la nahi, la wala taqtulu. Mana jangan seorang membunuh anak atau keturunan semata-mata kerana takut menjadi papa. Takut makan bersama dia besok habis tak cukup, berat tak cukup, macam-macam. Terlantar atau miskin disebabkan tidak dapat memberi makanan dan pendidikan kepada anak-anak di belakang hari. Jalan singkat, buntu dia bunuh. Itu jalan tak betul. Sesungguhnya anak mereka juga mereka sendiri Allah yang menjamin akan diberi rezeki.
mana ada satu makhluk termasuk manusia ni, rezeki yang dimakan, yang diminum, dimakan, diguna, dipakai, didapat selain daripada Allah Ta'ala. Ada? Mana ada? Semua telah siap, ya, telah ditaksis oleh iradat Allah Ta'ala. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Dalam wujud Allah Ta'ala ada daripada azal lagi, tidak ada sesuatu pun serta. Dia tunggal, ahad, qul huwallahu ahad. Mana sebelum kita pandang kepada asal makam ahadiyah, tidak ada siapa, kosong dia je, ya. Kemudian pada peringkat-peringkat wujudan tu berlaku sampai kepada mana alam mungkin, makhluk semua yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menjadikan dan dia telah menetapkan bahagian rezeki masing-masing. Bila ditulis ni, jadi tahu lagi azal, dan disebut dalam hadis tu, iaitu ketika umur 120 hari kan, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Dia sebenarnya kemudian jadi seketul daging, kemudian jadi seketul darah, kemudian seketul daging, 120 hari. Maka ditiupkan ruh, ya, wa nufiha fi ruh, ditiupkan ruh pada dia. Kemudian ditaksimkan, dibagikan ajal dia, umur dia, semua dah siap, ya. Itu kita kerja Tuhan lebih hebat daripada itu, sehingga malaikat maut diharamkan dalam mengambil nyawa kalau tak ambil lagi rezeki itu untuk dia yang dia perlu, yang telah disenarai belum diambil. Mereka tidak perlu takut kerana menyangka mereka nanti tidak terdaya mencari makanan atau rezeki. Asal saja berikhtiar dan berusaha, sesungguhnya rezeki itu di tangan Allah, mana dalam genggaman kekuasaan Allah. Dan Allah Ta'ala mempunyai rezeki yang sangat luas, ya, dia beri pada siapa yang dia kehendaki. Yang penting kepada kita apa? Mengenali Ar-Razzaq, pemberi rezeki sebenarnya. Jangan kita makan, minum, guna, pakai, melainkan kita pandang dan kita mengenali dia sebenarnya yang mengurus benda itu. Kerana adalah orang-orang Arab jahiliah dahulu membunuh anak-anak perempuan, ya, dia tangkap anak perempuan dengan lomban sumbat, ngeri gitu leh. Tak ada sifat kemanusiaan. Anak sendiri tangkap bunuh, ya. Hidup-hidup disebabkan anak perempuan itu tidak berdaya mencari rezeki dan sari hidup. Dia kata menyusahkan dia. Kau pergi buat anak apa? Pandai beranak tapi tak jaga pandai anak. Dia teruk daripada binatang pun pandai jaga anak. Ini semua bisikan syaitan. Yang Tuhan kata, syaitan kata dalam Quran, syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menjadikan kamu, membisikkan kamu dengan kefakiran, kesusahan. Ya, so apa nak makan, apa nak makan, tu. Yang dia nak makan, dia tak cukup, dia tanya apa nak makan. Ini penganggih huduh. Tidak seperti anak-anak lelaki. Ya, sebab anak lelaki dia kira boleh tolong dia, anak perempuan rugi piara dia tu. Terpiara besar-besar, besok orang kahwin orang buat lagi, rugi tu pula. Ni kepala biol dia. Tiada seperti anak lelaki mereka, mudah mendapatkan dengan jalan menyerang musuh, ya, lalu merampas dan menawan harta musuh. Itu dalam kepala dia. Dan juga disebabkan kemiskinan anak-anak perempuan menyebabkan mereka tidak dipinang, ya. Ada orang pun tak pinang dia kena tanggung pak tu, penat dia kata, bunuh senang. Ganas betul, ya. Dia otak kotor ni. Kemudian dalam hal yang demikian, terpaksalah mereka dikahwinkan kepada lelaki yang tidak berada, dan demikian adalah memalukan mereka, dan supaya tidak menanggung malu. Tapi bisik syaitan, malu kau orang. Sebab apa? Jadi jahiliah, dia tak kenal Tuhan. Sebab orang bila kenal siapa dia Allah Ta'ala yang Maha Agung, maka dia akan mendampingkan diri dia dengan Tuhan, mahabbah kasih dengan Ta'ala, ya, maka dia kasih dengan Tuhan, dia malu dengan Tuhan, bukan malu dengan orang. Dia pasal-pasal ni malu ke orang buat apa. Lebih baik anak-anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup semasa kecilnya. Ini pandangan jahiliah dan sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kemudian sesungguhnya perbuatan membunuh anak itu adalah satu kesalahan dan berdosa besar, kerana akan menghapuskan pengeluaran keturunan dan merosakkan perjalanan Adam.
Kesimpulan dia, perbuatan membunuh anak disebabkan takut apa? Merupakan satu sangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan taksiskan rezeki ada pada dia. Dia pula kata apa nak makan, apa nak makan. Ini jahat. Dia telah diperdaya pemikiran dia oleh syaitan yang sentiasa membisikkan perkara tersebut. Dia tidak berdaya memberi rezeki. Dan membunuh anak perempuan pula berarti berusaha merosakkan perjalanan alam. Kalau yang pertama tadi berarti menceroboh kehormatan perintah Allah Ta'ala, yang kedua pula berarti menentang kemurnian peri kemanusiaan, dan kedua-duanya adalah jenayah yang amat tercela. Ini maknanya kedatangan Islam membasmi benda terbalik. Manusia hidup dalam keadaan yang normal, yang bagus, dalam keadaan syariat yang sempurna. Habis. Qala ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu dekati perzinahan, sesungguhnya dia adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Huraian dia, Allah Ta'ala menegur manusia jangan berbuat zina. Bahkan dalam ayat ni bukan berbuat zina, atau kata hampir tadi, wala taznun, tak, wala taqrab, wala taqrabu, jangan kamu hampir, menunjukkan benda tu amat baik. Hampir benda yang unsur penghampiran apa? Dengan melalui pergaulan bebas, aurat tidak ditutup dan sebagainya. Akhirnya apa? Jadilah dia macam kaki empat, boleh teruk daripada yang kaki empat. Kat mana boleh buat, betul anak pergi buang pula kan, telah longkang dah dihubung, ada pula gantung dekat mimbar masjid, ada macam-macam kan. Ini keruntuhan akhlak. Sebab apa? Tidak dijalankan hukum syariat. Lepas tu syariat Islam dijalankan, ada had hukum masing-masing, insya-Allah dia akan selamat. Tapi bila kena budaya barat liar dibawaan sebagai perundangan negara, hancur habis. Kita boleh kawal benda ni. Allah. Iaitulah melakukan perhubungan jenis antara laki-laki dengan perempuan tanpa nikah. Tidak ada pernikahan. Pernikahan itu menghalalkan. Sebab bila pernikahan dia ada tanggungjawab. Ya, laki-laki sebagai suami dia bertanggungjawab. Tapi kalau sekiranya tak bernikah, dia balun macam binatang habis. Ya, dia kenuri yang mengamai, kemudian anak jauh jaga. Akhirnya tak sanggup jaga, bunuh jadi melarat-larat. Jenayah besar berlaku. Kemudian mendekati perzinahan itu saja sudah dilarang. Ya, dekat, sama, macam-macam orang dengar. Ada yang bini jalan jantan orang lain pada, jantan lain pula main bini orang lain, macam-macam cerita. Kalau tengok kadi macam repot macam-macam. Ini semua bertanda kerosakan moral akhlak. Ya. Dan yang dimaksudkan di sini ialah apabila apa saja perbuatan yang menjadi sebab perzinahan dan boleh menarik kepada perzinahan adalah dilarang. Ya. Apabila terus melakukan perzinahan itu lebih-lebih lagi dilarang. Hampir pun tak boleh buat lagi lah. Kerana perzinahan itu adalah satu perkara yang amat keji dan membawa kepada jalan yang sangat buruk akibatnya. Di antara keburukan perzinahan tadi, akan terjadi pencampuran benih atau keturunan yang samar-samar. Maknanya tidak jelas, tidak diaku oleh syarak, betul oleh bin kan. Ya. Jika seorang perempuan melahirkan anak yang tidak tentu asalnya daripada benih siapakah dia, sebabkan samar, apakah dari suaminya atau daripada benih orang lain, pasti si suami tidak mahu bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik. Maka hal yang demi memberi berarti membuang-buang keturunan dan mendatangkan kerosakan terhadap umat Islam dan kemanusiaan. Jadi maknanya semua benda ni mengikut lunas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernikahan dia kena ada akad dia. Ya. Kalau pakai asama je dia kata kau tak nikah pun kan, bapak kan tak kenal kita. Tanggungjawab tak ada. Lepas tu yang besar kali tak diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Sama lah kalau orang kata ya, orang kafir sembelih, kita bersembelih sama, kita tahu sama, mana sama. Dia sembelih tak sah jadi bangkai kan ni. Itu salah. Kemudian yang kedua, membuka pintu ke arah kekecohan masyarakat, kacau bilau dan tidak senonoh, dan itulah sebabnya sering berlaku pembunuhan dan tragedi yang menyedihkan disebabkan oleh perzinahan.
Ya, mengikut nafsu dia tak kira dia berzina. Lepas tu kawan dah mengandung, dia rasa tak boleh nak tanggung, akhirnya dibunuh kan. Ya, anak dibunuh, orang perempuan tu dibunuh, macam-macam jadi kes. Benda-benda ni benda merosakkan. Lepas tu Islam dijaga habis. Yang ketiga, bila diketahui seorang perempuan itu melakukan zina, dia akan dikeji oleh masyarakat yang siuman. Ya, maknanya standard dia jatuh. Maka tidak akan aman hidupnya bersama suaminya, dan tiada didapati lagi kerukunan rumah tangga mereka. Kalau sikit isi itu berzina dengan orang lain, akhirnya bercerai. Kerana suasana rumah tangga yang mengandungi nikmat, ketenangan dan kasih sayang Allah Ta'ala kurniakan dalam kehidupan suami isteri telah lenyap sama sekali bila mereka ada berlaku khianat. Sama ada khianat daripada suaminya atau khianat daripada isteri. Dan tujuan perempuan dijadikan isteri bukanlah semata-mata menjadi tempat memuaskan syahwat, tapi juga menjadi rakan hidup kepada suami yang akan mengatur rumah tangga, menyiapkan makan minum, pakaian dan layanan yang sebaik-baiknya. Di samping isteri ni tak cukup ni. Kalau makan minum tu ke bawah lumbu boleh. Ya, sekadar makan minum beruk boleh bagi. Yang penting sekali apa? Pentarbiahan. Ya, tanggungjawab ibu bapa kepada anak tadi, mengenalkan dia kepada Tuhannya, kepada Rasulnya, kepada syariat agamanya. Ya, bab makan minum mereka tahulah tu. Ya. Itik orang nak cari makan. Tapi itu dituntut sebagai sekadar keperluan, bukan tak dituntut. Tapi yang paling besar sekali berurusan adalah dia dengan Tuhannya. Wajib bagi ibu bapa tadi mendidik anak dia supaya mengenalkan dengan Tuhan. Kalau tidak, besok dia sangkut di sana itu. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kamu pemimpin, penjaga. Ada pimpinan rumah tangga, bapa. Semua itu akan disoal di Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil bagaimana dia mentarbiah anak dia. Di samping isteri juga menjadi pemelihara harta, ya, hak milik suami, dan mentadbir urusan anak-anak dan orang gaji. Maka urusan penyelenggaraan ini semuanya tidak akan beres dan tidak akan sempurna kalau dilakukan oleh isteri yang curang. Ya, banyak berlaku ni, keken banyak berlaku. Allah, mengerikan kan. Akhirnya bawa pada penceraian. Laki mana tengok pada isteri dia berpaling tadah dengan dia. Bukan satu, 3 talak Dewi tu. Dibain kubra tu dia bagi kan. Habis terus. Dia pernah berlaku dulu. Seorang sahabat dia orang Melaka pula. Dia duduk di belah sana, rumah kawan dia. Jadi bila isteri dia, suami yang sana tu, laki bini tu okey lah. Ya. Bila keluar anak, biasa ni kok biasa, bapak putih, mak putih, anak putih. Dia keluar anak hitam. Jadi suami dia tengok kawan ini gelap kan. Jadi apa, dia dah mula tak sedar hati. Tak tahu hari dia perangkap, dia pergi kerja, dia pusing pusing apa, tengah kenduri. Habis jawab ni, ya, cerai lah tentang ni. Itu masalah ni. Bahaya tu. Ini benda-benda sangat bahaya. Laki-laki dan perempuan ibarat kucing dengan ikan. Betul, tarikkan juga kuat. Sebab tu disuruh apa? Takrab, jangan hampir. Bukan kata zina. Tuan tak kata wala taznun, dia kata wala takrab, wala takrabuz zina, jangan hampir. Mana unsur-unsur yang membawa pergaulannya, pakaiannya, ya. Semua tu maknanya apa? Hendaklah dijaga rapi supaya terelak daripada benda yang sangat keji. Itu di antara Islam menjaga. Badan Islam dia ada benda besar, 5 perkara besar. Pertama, ad-din, agama, tu atas sekali. Yang kedua, an-nafs, maknanya nyawa. Semua ada hukum tu. Kalau orang tukar agama, ada murtad, ada hukum dia. Ya. Kalau masa orang membunuh, ada hukum dalam Islam. Lepas daripada tu, an-nasab, ini dia. Yang ketiga, nasab, supaya keturunan tu cantik, jangan bercampur. Yang tidak berzina, dia tak tahu siapa bapa dia. 3. Yang keempat ialah apa? Al-aql, tu akal. Sebab minum marak apa semua menghilangkan akal, ada hukuman di Islam. Dan kelima, last sekali ialah al-mal, harta. Siapa mencuri, ada hukuman kan. Ini benda yang 5 disusun. Tapi yang pertama sekali apa? Ad-din, agama tu. Jangan dia murtad, itu bahaya besar. Sebab Islam mengawal semua darul mafasil muqaddaman ala jalbil masalih. Menolak kerosakan diutamakan daripada menarik manfaat. Maka untuk menolak segala benda mudarat ialah iqamatul ahkam syariah,
dia kena dirikan hukum syariat. Perundangan Islam di jalan boleh selamat. Kalau tidak pakai hukum undang-undang jakun dia limba habis jadi dia jadi rosak habis makhluk. Kemudian wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq ila akhir ayat. Sadaqallahu.